Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini diizinkannya kita berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita syurga yang sebenarnya di akhirat. Amin. Syarat nak masuk syurga dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Senang je masuk syurga ya. Senang je dah. Dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa kata beriman? Percaya betul-betul 100% pada rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, dan percayakan pada qadar dan qada. 6 perkara itu kena percaya. Berapa peratus, perempuan? 100%. Jangan ada syak, jangan ada zan, jangan ada waham. Itu namanya beriman. Orang yang beriman. Itu satu. Lagi satu, beramal soleh. Apa kata beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Sekali lagi. Apa saja kita lakukan dalam hidup ini mesti ikut cara Islam. Sembahyang cara Islam, pakaian cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam, kenduri kenara cara Islam, nikah kahwin cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Kalau tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi nak rugi, tak usah ikut Islam. Sedangkan benda yang dibuat orang Islam tu, orang bukan Islam buat juga. Orang Islam sembahyang, orang bukan Islam sembahyang juga. Nah, orang Islam nikah kahwin, orang bukan Islam nikah kahwin juga.
Orang Islam berpakaian, orang bukan Islam berpakaian juga, tapi mereka tak nak ikut Islam, rugilah. Kerana tak diterima oleh Tuhan. Semayang cara mereka tak diterima Tuhan. Puasa cara mereka tak diterima oleh Tuhan. Hidup cara mereka tak diterima oleh Allah. Kena ikut cara Islam, baru diterima Tuhan. Bila beriman kepada Allah soleh, Allah janjikan syurga. Garanti. Allah kabar Al-Quran banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang jadi penghuni-penghuni syurga. Penduduk-penduduk syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Siapa tak nak angkat tangan? Kalau tak, kena beriman dan beramal soleh. Ya? Baik, puan-puan. Itu mukadimahnya. Dan sudah saya tak datang. Kerana ada benda yang berlaku pada keluarga saya. Sebab itu saya tak datang. Jadi bulan ini baru sambung. Muka surat berapa nak baca petang ni? 208. 208. 208. Kita masih lagi membicarakan tentang apa? Tentang titian siratal mustaqim ya. Alright. Surat 208, 205 jumpa. 206 siratal mustaqim ya. Alright. Surat 208, 205 jumpa. 206 nak cari ni. 207 jumpa dah. 208. Titian. Titian tu apa? Yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Dari padang mahsyar kita nak pergi syurga, ada jambatan. Ada titian. Nama titian tu Siratal Mustaqim. Ya. Jalan yang lurus. Ada lagi satu jalan ikut bawah, siapa nak? Ada lagi satu jalan ikut bawah, siapa nak? Di bawah titi tu ada apa? Neraka. Siapa bawah, siapa nak? Ada lagi satu jalan ikut bawah, siapa nak? Di bawah titi tu ada apa? Neraka. Siapa nak? 7 neraka di bawah tu. Jadi kalau tak nak masuk neraka, kena meniti siratal mustaqim tu. Jauhnya daripada tepi ke tepi 15. Jadi kalau tak nak masuk neraka, kena meniti siratal mustaqim tu. Jauhnya daripada tepi ke tepi 15. Siapa nak angkat tangan? Angkatlah. Saya nak je. I nak je. I nak je. Neraka ada berapa? Di bawahnya neraka ada berapa? 7. Yang mana nak? Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazwa. Pilih mana nak? Mana nak? Satu pun tak nak ya. Jadi kalau kita jatuh dari Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazwa. Pilih mana nak? Mana nak? Satu pun tak nak ya. Jadi kalau kita jatuh dari 70 tahun, nyerah. Dah beruban, udah putih uban, janggut dah putih. Baru sampai ke bawah. Itu titi siratal mustaqim. Besarnya besar mana? Puan-puan, ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada besar Tambak Johor. Ada besar jambatan Pulau Pinang. Ada besar jambatan Cakap Lada nak turun kemari ni tadi. Ada besar tu? Ada besar jambatan Botel tu? So mana? Tak tahu. Apa dia tak tahunya? Kata opah makin ada besar jambatan Botel tu? So mana? Tak tahu. Apa dia tak tahunya?
Kata apa kemarin? Rambut belas ribu. Tapi saya tengok dalam kitab tak ada rambut belas ribu. Tapi dan kita tak tahu. Apa dia tak tahunya? Kata apa kemarin? Rambut belas ribu. Tapi saya tengok dalam kitab tak ada rambut belas ribu. Tapi dan kita ada tunya apa? Lebih kecil daripada rambut. Tak tahu belah rambut belas ribu. Tapi saya tengok dalam kitab tak ada rambut belas ribu. Tapi dan kita ada tunya apa? Lebih kecil daripada rambut. Tak tahu belah apa perhiasan aja. Saya pun tahu perempuan banyak ada pedang rumah. Suami simpan pedang. Tapi pedang tumpai. Takut tak ada apa-apa, tak lelut pun. Ini pedang zaman Rasulullah. Pedang perang. Sekali tokok, amjam. Kotor kepala. Itu punya tajam ya. Ramai yang tergelincir. Boleh tergelincir untuk masuk akal lah. Ada orang menyeberangi titi siratal mustaqim tu cepat seperti kilat menyambar. Tak kata tak? Macam kilat menyambar. Cut dah sampai. Ada orang menyeberangi titi siratal mustaqim tu seperti burung terbang. Macam burung terbang. Ada tak menghalang? Burung ada tak menghalangnya? Bangunan tinggi boleh dah lepas? Pokok tinggi boleh dah lepas? Gunung tinggi boleh dah lepas? Boleh belakang. Dia macam burung terbang. Tapi korang sikit lah. Korang lajunya bandingkan dengan apa? Kilat menyambar tadi. Yang paling bagus macam kilat menyambar. Surah-surah dah ada je. Surah-surah dah dapat je. Ada orang yang macam menyeberang titi siratal mustaqim macam orang naik kuda. Kuda laju ke belahan. Kuda apa? Kuda siapa yang laju? Kuda siapa yang laju? Kuda Lone Ranger. Ada pun nama cerita Lone Ranger? Punya laju kudanya. Besar lah tu. Gagak. Macam itu lah. Agak ni lah lebih kurang lah. Itu sebagai bandingan aja. Jadi laju lagi. Ada orang menyeberangi titi siratal mustaqim tu seperti orang berlari. Seperti orang berlari. Pelari pecut dunia. Yang paling laju siapa namanya? Siapa nama? Pelari pecut dunia yang paling laju. Namanya apa? Usain Bolt. Macam tu. Laju je. Tapi mana laju? Usain Bolt ke kuda? Kuda lagi laju. Mana laju? Kuda ke burung? Burung lagi laju. Burung ke kilat? Mana lagi laju? Yang paling bagus je lah. Macam kilat menyambar. Ini dah macam manusia berlari. Ada orang menyeberangi titi siratal mustaqim tu macam orang merangkak. Siapa nak angkat tangan? Macam orang merangkak. Laju ke perlahan? Perlahan dia merangkak ya. Ada orang meniti siratal mustaqim tu mengesut. Kalau mengesut macam ni agaknya perempuan. Udahlah jauh. Kecil. Betul? Tajam lah tu. Apa jadi pura punggung ni kalau dia mengesut? Luka lah punggung tu. Itulah cara titi siratal mustaqim ya. Jadi ada yang cepat seperti kilat menyambar, ada yang lambat, ada yang tergelincir terus jatuh. Bukan ada pengimbang lah tu, tak pengimbang. Orang ada pun nak pergi nak serkas lah. Dia menyeberangi tu ada besi tu kan. Kalau nak jatuh kemari besi kemari sikit. Bawa elok-elok imbang balik kan. Tapi ini tak ada. Nanti je dengan apa tu. Nak jatuh lah. Tak ada siapa yang boleh nanggung. Tak ada siapa yang boleh menahannya. Itu ya. Kalau lepas, mana perginya? Kalau lepas mana perginya? Syurga. Kalau lepas pergi syurga. Berapa syurga ada? 8. Yang pertama namanya Firdaus. Yang kedua namanya Adnan. Yang ketiga namanya Ma'wa. Jannahnya Adnan. Yang ketiga namanya Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa. Jangan Ma'wa. Ma'wa apa? Ma'wa apa? Jangan Ma'wa. Ma'wa apa? Ma'wa apa? Girlfriend. Ini Ma'wa.
Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Naim. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kholam dal, khuldi. Yang tujuh namanya Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Itu surga, 8 surga menunggu. Nak yang mana, perempuan? Nak semua, nak sudah aja. Nak sudah lain tak nak? Semua lah. Bukan kita di surga besok berapa lama, berapa hari, berapa tahun? Selama-lamanya. Itu surga. Syarat apa? Sebelum masuk surga ada apa? Bawa cerita surga ni. Sebelum masuk surga ada apa? Ada telaga Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami jadikan untuk kamu dan umat kamu telaga namanya Al-Kausar. Besarnya, panjangnya, lebarnya, 4 persegi. Sebulan perjalanan dari bucu ke bucu. Besar ke kecil? Sebulan perjalanan baru sampai. Nak tahu? Try jalan kejap ni. Sebulan lagi besar ke kecil? Sebulan perjalanan baru sampai. Nak tahu? Try jalan kejap ni. Sebulan lagi. Ayunya pula lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Itulah sebulan perjalanan. Ayunya pula lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Itulah sebulan perjalanan. Ayunya pula lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Itulah sebulan perjalanan. Ayunya pula lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Dan dahaga selama-lamanya. Atas dalam syurga tak minum kan? Udah tak ada dahaga? Tak minum kan? Minum, tapi dia minum bukan kerana dahaga. Dia minum tak ada. Dalam syurga mana ada dahaga? Mana ada lapar? Mana ada letih? Mana ada jemu? Mana ada bosan? Mana ada marah? Mana ada dengki? Apa yang ada syurga tu? Seronok aja. Jadi, bila minum, tidak akan dahaga selama-lamanya. Sampai bila-bila tak dahaga. Hati minum tak? Minum, tapi bukan kerana dahaga. Jadi, bila minum, tidak akan dahaga selama-lamanya. Sampai bila-bila tak dahaga. Hati minum tak? Minum, tapi bukan kerana dahaga. Dia minum kerana dia nak minum. Dia seronok-seronok nak minum, dia minum. Bukan kerana dahaga. Yang menderita itu dahaga. Ya ke tak? Ya ke tak? Kalau dahaga baru menderita. Ini dia saja nak minum. Itu dia keadaan syurga ya. Dia apa? Di pintu tu ada telaga Al-Kausar. Baik, belum baca ke? Ini baru nak baca. Buka kitab. Titian. Kita juga beriman bahawa sesudah hisaban, boleh dicek dulu. Summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Udah apa dihisap? Dan timbangan. Mulai dihisap. Semua akan dihisap tu. Gelang ada berapa? Cincin ada berapa? Baju ada berapa? Tudung ada berapa? Basikal ada berapa? Motor ada berapa? Entokar ada berapa? Okey apa? Lagi basikal ada berapa? Lagi apa? Pinggan ada berapa? Baju ada berapa? Baju kelawar ada berapa? Lagi apa? Baju yang nyemuk kain ketang dada tu ada berapa? Semua akan ambil kira. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Everything will be accounted for. Nothing is being left out. Nothing is going to be left out. Masih ada. Sudah hisap. Udah hisap akan dapat keputusan. Dah habis hisap tu, semua akan dapat keputusan. Ada convocation besar-besaran. Tahu apa convocation? Ya Allah, kalau orang lepas remisi apa buat? Ada konvo lah. Konvo tu besar-besaran. Konvo tu apa? Penyampaian ijazah.
Tapi bezanya combo di akhirat itu semua orang dapat. Semua orang dapat ijazah. Lulus pun dapat, tak lulus pun dapat. Yang gagal pun dapat. Yang lulus pun dapat. Yang tak dapat, yang tak lulus pun dapat. Semua orang dapat. Semua orang dapat ijazah. Lulus pun dapat, tak lulus pun dapat. Yang gagal pun dapat. Yang lulus pun dapat. Yang tak dapat, yang tak lulus pun dapat juga. Jadi hendak yang mana? Hendak yang lulus ke hendak tak lulus? Tentulah hendak yang lulus. Jadi ada kita menerima yang tak dapat, yang tak lulus pun dapat juga. Jadi hendak yang mana? Hendak yang lulus ke hendak tak lulus? Tentulah hendak yang lulus. Jadi ada kita menerima sijil itu 3 cara. Satu cara dengan tangan kanan. Tangan kirinya. Ada lagi satu golongan menerima sijil itu cucuk dada tu tembus sampai ke belakang, ambil dari ke belakang. Puan-puan, hendak yang mana? Kenapa hendak yang kanan? Kenapa hendak yang kanan? Kerana itu janji Allah Ta'ala. Apa kata Allah? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Kata Allah, barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ceknya cincin aja. Mereka cek lebih kurang aja. Hendak kata nak cek macam tu. Jalanlah makji katanya. Dia tanya apa tu je. Ada beli kapet maju di mana ada katanya. Padahal ada 16 dalam beg tu. Baru lepas ngobak. Tahu ngobak? Depan Kaabah ngobak. Allah aku mana balik-balik ni Kasam. Agaknya Kasam tu tahu dah. Kastam yang di dunia ni tahu dah kalau kita nipu dia? Tahu, tapi kalau ringan hisapnya, lepas yang gitu aja. Ya? Ini kasut akhirat, tahu tu tahu lagi tahu. Mereka tu cek begitu aja, ringan ceknya. Tapi syarat dia menerima kitab dengan tangan kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Dan dia akan kembali bersama keluarganya dengan rasa gembira. Perempuan yang paling menyeronokkan, yang paling membahagiakan, yang paling menguntungkan ialah kita, pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita, semua masuk syurga. Itu yang paling seronok. Bukan semua dapat ni. Rasul mana yang tak dapat? Ada Rasul tak dapat? Di antara siapa Rasul tak dapat? Itu menantu kita, semua masuk syurga. Itu yang paling seronok. Bukan semua dapat ni. Rasul mana yang tak dapat? Ada Rasul tak dapat? Di antara siapa Rasul tak dapat? Itu yang paling seronok. Bukan semua dapat ni. Rasul mana yang tak dapat? Ada Rasul tak dapat? Di antara siapa Rasul tak dapat? Itu yang paling seronok. Bukan semua dapat ni. Rasul mana yang tak dapat? Ada Rasul tak dapat? Di antara siapa Rasul tak dapat? Ini TikTok ni tau. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kirinya, apa akibatnya? Allah kabul Al-Quran. Washabus shimal, dan golongan kiri menerima kitabnya dengan tangan kirinya, apa akibatnya? Allah kabul Al-Quran. Washabus shimal, dan golongan kiri. Tahu lah ya. Itu kuku tu. Itu cucuk dada tu. Tumbuh. Sampai ke mana? Sampai ke belakang. Itu ambil kitab dari belakang. Siapa nak angkat tangan? Yang ini saya nak angkat gambar penuh. Saya nak masuk dalam TikTok. Apa kata Tuhan? Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Tahu menjerit kecelakaan? Celaka aku! Ya? Tolong gajah tu, celaka aku! Orang manjung ni macam mana? Celaka aku!
Kalau orang Jawa, celaka nyong aja angkatannya. Saya bukan tahu cakap Jawa pun. Celaka aku. Kalau orang Jawa, celaka nyong aja angkatannya. Saya bukan tahu cakap Jawa pun. Menjerit kecelakaan dan dia akan masuk dalam neraka namanya sa'ir. Wa yasla sa'ira. Sa'ir itu satu apa? Satu nama bagi satu jenis neraka. Tadi saya kata 7 kan? Salah satu neraka itu sa'ir ya. Nak dah ni. Ini lagi teruk ya. Jadi kalau boleh kita menerima kitab dengan apa? Dengan tangan kanan. Udah, itu hisab. Dalam hisab ditimbang. Ditimbang antara pahala dan dosa. Hisab habis cerita. Yang masuk nakal yang lepas. Habis itu baru ditimbang. Apa yang ditimbang? Hisab habis cerita. Yang masuk nakal yang lepas. Habis itu baru ditimbang. Apa yang ditimbang? Esok di akhirat ada yang masuk nakal yang lepas. Habis itu baru ditimbang. Apa yang ditimbang? Esok di akhirat ada dia berat dosa ke berat pahala? Berat pahalanya. Tapi bagi orang maksiat, dia berat dosa ke berat pahala? Berat pahalanya. Tapi bagi orang maksiat, dia berat dosa ke berat pahala? Berat pahalanya. Tapi bagi orang maksiat, qulat mawazinu fahuwa qulat mawazinu fahuwa fi qulat mawazinu fahuwa fi. Tu kalau berat timbangan kebajikannya. Ya. Kerana dia bila ditimbang pahala sembahyang saja ada. Pahala puasa saja ada. Pahala baca Quran saja ada. Lagi apa? Pahala selawat ada. Pahala zikir ada, yang ada. Pahala puasa saja ada. Pahala baca Quran saja ada. Lagi apa? Pahala selawat ada. Pahala zikir ada. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat ibu tak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat ibu tak? Ibu jangan main gila. Keng. Dapat dosa ke dapat pahala tu? Dapat dosa dengan ngajak orang bermaksiat ya. Mari kita menari, dapat dosa. Mari kita minum arak, dapat dosa. Mari kita mencuri, dapat dosa. Mari kita isap dadah, dapat dosa ya. Ditimbang semua akan ditimbang. Sebab itu dalam dunia ni kita kena kumpulkan pahala ke nak kumpulkan dosa? Pahala ya. Mari kita isap dadah, berdosa ya. Ditimbang semua akan ditimbang. Sebab itu dalam dunia ni kita kena kumpulkan pahala ke nak kumpulkan dosa? Pahala ya. Itu namanya timbangan. Semua akan ditimbang. Kalau berat dosa di dalam dunia ni kita kena kumpulkan pahala ke nak kumpulkan dosa? Pahala ya. Itu namanya timbangan. Semua akan ditimbang. Kalau berat dosanya, wa amma pahala ya. Itu namanya timbangan. Sebabnya ialah hawiyah. Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Siapa nak meremakkan api neraka yang tangan? Tu tak nak. Esok nyemuk kain ketan tadi. Tak nak lagi apa? Nengkin suami. Betul? Tak nak lagi apa? Derhaka kepada ibu bapa. Betul apa? Pakai t-shirt. Depan tu lihat apa? Macam tak orang dengar ni. Pakai t-shirt. Depan tu lihat apa? Kiss me. Belakang tu lihat apa? No problem. Pandai tu semua. Ya? Kalau buat apa tu, bermak dapat bermakkan hawiyah.
Belum baca. Baru baca satu ayat. Cerita. Saya cerita itu memang minat benar-benar lah ya. Pasal benda ni akan berlaku pada diri kita. Baik, okay, senang baca senang. Tak ada lagi huraiannya. Kita juga beriman bahawa sesudah hisaban dan timbangan amalan manusia. Okay, senang baca senang. Tak ada lagi huraiannya. Kita juga beriman bahawa sesudah hisaban dan timbangan amalan manusia. Lalu ikut itu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, lalu juga Presiden Soeharto, lalu juga tu orang beriman lagi tu. Orang kafir dah masuk neraka dah. Ini cerita orang beriman lagi tu. Orang kafir dah masuk neraka dah. Mula-mula lagi dah masuk dah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kan dulu dah saya khabar, semua manusia ni akan dibariskan kepada berapa baris semuanya? Berapa baris semuanya? 120 baris. Dari 120 baris, berapa baris orang beriman? Sekali lagi, berapa baris orang beriman? Ya Allah, tengok jari saya, berapa? 3. 3 tak betul? Berapa? 3. Yang lain? 3 itu. Yang lain? 3 tak betul? Berapa? 3. Yang lain? 3 itu. Yang lain? Yang lain kafir belakang ya. 3 baris je orang beriman. 117 baris orang kafir belakang. Dah masuk neraka dah. Tu. Yang lain? Yang lain kafir belakang ya. 3 baris je orang beriman. 117 baris orang kafir belakang. Dah masuk neraka. Yang itu para anbiya, apa tu anbiya? Yang itu para anbiya, apa tu anbiya? Nabi-nabi, kalau banyak dipanggil anbiya, kalau seorang nabi. Para anbiya, siddiqin, apa siddiqin? Orang yang benar-benar ya. Setara dengan Abu Bakar as-Siddiq. Kalau seorang siddiq, kalau ramai siddiqin. Mukminin apa? Orang-orang yang beriman. Itu mukminin. Kalau seorang mukmin, kalau wanita seorang mukminin apa? Orang-orang yang beriman. Itu mukminin. Kalau seorang mukmin, kalau wanita seorang, kalau seorang wanita apa? Mukminah. Bukan mukminat ya, mukminat ramai. Mukminah. Itu kan mukminah tu mukminah tu ya. Itu apa? Mukminin. Kafirin orang kafir. Itu dah terus tu. Di awal-awal dia dah tu orang kafir tu. Jalan-jalan tu terus jatuh. Terus masuk neraka. Jalan-jalan gitu tu dihalau masuk apa di neraka tu. Jadi kena melalui jugalah. Ikut itu dulu tapi jatuh. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Karena dia kira kafir. Orang kafirin itu kafir tu. Orang-orang yang dikenakan hisaban, orang yang kena hisab, dan yang tidak dikenakan hisaban, yang masuk syurga tanpa hisab. Orang yang dikenakan hisaban, orang yang kena hisab, dan yang tidak dikenakan hisaban, yang masuk syurga tanpa hisab. Lalu ikut itu juga. Tapi laju lah. Macam apa tadi? Kalau laju macam mana? Macam kilat menyambar. Itu ya. 7 golongan masuk syurga. Macam apa tadi? Kalau laju macam mana? Macam kilat menyambar. Itu ya. 7 golongan masuk syurga tanpa. Macam apa tadi? Kalau laju macam mana? Macam kilat menyambar. Itu ya. 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama rasul-rasul, yang kedua nabi-nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat wali-wali, yang kelima orang yang mati syahid, yang keenam orang yang sangat sabar, dan yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu masuk syurga tanpa hisab ya. Dan orang siddiqin tadi ya, orang yang dikenakan hisaban dan yang tidak dikenakan hisaban. Siapa yang
lurus di atas jalan Allah di dunia itu akan hisaban. Siapa yang lurus di atas jalan Allah di dunia itu akan luluslah perjalanan mereka itu di atas titian di akhirat. Kau nak lepas tu lah. Di dunia itu akan luluslah perjalanan mereka itu di atas titian di akhirat. Kau nak lepas tu lah. Dia akan lulus. Di dunia itu akan luluslah perjalanan mereka itu di atas titian di akhirat. Kau nak lepas tu lah. Dia akan lulus. Asalkan tidak melanggar syariat. Tapi kalau disuruh asalkan tidak melanggar syariat. Tapi kalau disuruh buka tudung, pergi pekan, suruh buka tudung ikut. Asalkan tidak melanggar syariat. Tapi kalau disuruh buka tudung, pergi pekan, suruh buka tudung ikut. Maruahnya dan harta suaminya semasa dia ditinggalkan oleh suaminya. Semasa suami itu ketiadaan di rumah, dia jaga maruah diri dia dan jaga harta suami itu jaga. Kalau ini boleh buat perempuan. Ya. Ini boleh buat 4 perkara ni. Masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Dengar ke ni? Masuklah kamu kali-kali ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Siapa tak hendak angkat tangan? Hendak ke tak hendak? Kalau hendak, buat je. Semayang yang wajib aja, bukan sunat. Kalau boleh sunat lagi bagus. Puasa yang wajib aja, bukan puasa sunat. Bulan Ramadan aja. Lagi apa? Yang ketiga yang pertama ni. Jangan bantah cakap suami. Lebih-lebih lagi dalam hubungan antara suami isteri. Kalau suami itu ngajak, dia tengah nombor sambal. Taklah sebut je. Saya dah tua, please dah. Dia tengah nombor sambal poyak. Suami yang ngajak dia. Ya, mari lah. Kalau dia sini lah. Apa kena buat? Kena ikut. Ya bang, saya datang. Ya. Ini bukan melawak ni tau. Benda saya cakap ni betul ke tak? Itu 100% ya. Selagi tidak melanggar syariat. Yang keempat tadi apa? Jaga maruah dan juga harta suami dia. Pilihlah mana-mana pintu syurga yang dia nak. Alright. Semua manusia akan melalui titian itu. Para anbiya, lagi apa? Siddiqin, lagi mukminin, kafirin, orang-orang yang dikenakan hisaban dan yang tidak dikenakan hisaban. Siapa yang lurus di atas jalan Allah di dunia ini akan luluslah perjalanan mereka itu di atas titian di akhirat. Di dalam setengah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis sahih? Hadis yang benar-benar hadis. Bukan reka-reka, bukan kutip-kutip. Itu sah ya. Sahih itu sah. Habis sah itu betul-betul di hadis. Dalam setengah hadis sahih diterangkan bahawa manusia akan melalui titian itu. Semua manusia akan ikut titian itu. Senang susah di atas titian ini adalah bergantung kepada amalan manusia di dunia. Ada yang macam tadi lah. Cepat seperti kilat menyambar. Senang ke susah tu? Senang lah. Macam burung terbang. Senang ke susah? Senang. Kerana apa? Dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu pulang kepada kita. Terpulang kepada perempuan. Tak senang ke tak susah? Kalau tak senang, ikut apa perintah. Pulang kepada kita. Terpulang kepada perempuan. Tak senang ke tak susah? Kalau tak senang, ikut apa perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Kemudian di antara manusia ada yang dapat melaluinya secepat Kemudian di antara manusia ada yang dapat melaluinya secepat bintang jatuh. Tadi saya kilap menyambung. Kemudian di antara manusia ada yang dapat melaluinya secepat
bintang jatuh. Tadi saya kilap menyambung lagi bintang jatuh. Bintang amalan manusia. Ikut apa amalan dia. Nak kelaju, buat apa yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Nak kelambat, amalan manusia. Ikut apa amalan dia. Nak kelaju, buat apa yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Nak kelambat, tersungkur sebelah tangan dan terangkat sebelah kaki. Sebelah lain. Tersungkur sebelah tangan dan terangkat sebelah lain. Lagi apa? Tersungkur sebelah kaki dan terangkat apa? Terangkat sebelah lain. Kalau itu api neraka akan menyembur mereka. Bukan menyembur mereka. Tetapi mereka dapat menyelamatkan diri. Ketika mereka terselamat, mereka berkata kepada neraka, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak kena aku ni, ya. Allah telah menyelamatkan kamu. Allah telah menyelamatkan kami, bukan kamu. Allah telah menyelamatkan kami daripada engkau. Ya. Setelah dia memperlihatkan engkau kepada Allah telah menyelamatkan kami, bukan kamu. Allah telah menyelamatkan kami daripada engkau. Ya. Setelah dia memperlihatkan engkau kepada kami. Tadi tak kena. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kami barang yang tidak diberi kepada manusia lain. Dia dapat, orang lain tak dapat. Kenapa? Disembur di api tak kena. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, ya. Dia sembur api. Kalau kena lain ceritanya. Kalau kena, habis. Untung akan dapat melihat Tuhan kami di hari kiamat. Boleh tak kami tengok Tuhan esok? Apa jawab? Akan dapat melihat Tuhan kami di hari kiamat. Boleh tak kami tengok Tuhan esok? Apa jawab Nabi? Allah, tak betul tu. Yang sebelumnya, ya Rasulullah. Apa betul, ya? Kalau ya, memberi ataskan huruf yang terakhir. Ini begitu, ya? Tidak membahayakan ya Rasulullah, ya? Tidak membahayakan kami. Kemudian baginda bertanya lagi, apakah yang membahayakan kamu ketika kamu melihat matahari yang tidak dilindungi oleh awan? Ada bahaya tak tengok matahari? Tak ada bahaya. Ya. Boleh tengok, senang je, ya. Tidak, ketika sahabat menjawab, ya. Mereka menjawab tidak, ya. Kemudian baginda berkata, kalau begitu maka kamu akan dapat melihat Allah. Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat seraya berkata, siapa yang menyembah sesuatu maka hendaklah ia mengikuti apa yang ia sembah itu. Nak nyembah apa? Kalau nyembah, siapa yang menyembah sesuatu maka hendaklah ia mengikuti apa yang ia sembah itu. Nak nyembah apa? Kalau nyembah yang munafik. Apa itu munafik? Pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman, ya. Dia pura-pura beriman tapi tak beriman. Dia nama munafik. Siapa nak jadi munafik? Orang munafik di tempat mana? Neraka yang mana? Neraka yang mana? Bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah dalam Quran, ya. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Ngapa di bawah? Perempuan, ngapa letak di bawah? Ngapa di bawah? Dah dua kali nanya dah. Ngapa di bawah? Dah 3 kali? Kerana neraka itu lagi di bawah, lagi panas. Paling bawah, 2 kali nanya dah. Ngapa di bawah? Dah 3 kali? Kerana neraka itu lagi di bawah, lagi panas. Paling bawah, orang yang pura-pura beriman. Dan Quran Allah sebut banyak cerita orang munafik itu. Wa idza, orang yang pura-pura beriman. Dan Quran Allah sebut banyak cerita orang munafik itu. Wa idza laqul ladzina amanu, orang yang pura-pura beriman. Dan Quran Allah sebut banyak cerita orang munafik itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Orang munafik itu apabila dia bersama dengan orang beriman, dia berkata kami beriman. Aku sopan dengan komen zikir, aku zikir. Komen semayang, aku semayang. Komen selawat, aku selawat. Nah, tapi bila dia kembali kepada geng-gengnya, member-membernya, syaitan-syaitannya, wa idza khala ila syayatinihim, balik kepada syaitan-syaitannya, mereka berkata inna ma'akum, aku bersama dengan komen. Dengan geng-geng syaitan tadi. Innama nahnu mustahziun. Kami bersama dengan orang beriman tadi, olok-olok aja, semayang olok-olok aja. Zikir olok-olok aja, bukan betul-betul. Itu orang munafik. Pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Sebenarnya jadi munafik katakan. Olok-olok aja, semayang olok-olok aja. Zikir olok-olok aja, bukan betul-betul. Itu orang munafik. Pura-pura beriman tapi sebenarnya tak beriman. Jadi sebab orang munafik itu sebenarnya jadi munafik katakan. Tak nak ya. Ini orang itu. Itu orang munafik ya. Jadi sebab orang munafik itu berhubung tajam ya, yang berhubung tajam seperti duri pohon sa'dan. Ada satu pokok namanya pokok sa'dan namanya. Tajam itu. Rasulullah bertanya lagi, pernahkah kamu melihat apa itu sa'dan? Pokok sa'dan tu apa? Mereka menjawab, ya. Pokok di negeri Arab nama ada satu pokok namanya sa'dan. Mana pun saya tak pernah tengok. Ya, kita pernah lihatnya. Baginda menyambung, besi itu adalah seperti duri sa'dan. Inilah duri sa'dan inilah kita. Tetapi tidak diketahui kadar besarnya. Kecuali Allah yang tahu besarnya Allah yang tahu, lain tak tahu. Kecuali Allah. Besi itu mencucuk masuk ke dalam mencucuk masuk ke dalam tubuh manusia dengan sebab amalan mereka. Mengikuti kadar amalannya, mengikut kadar amalan mereka tu. Itu dia akan cucuk badan tu ya. Di antara mereka ada yang muka, ada yang mukmin, yang dijaga oleh amalannya. Semayang yang menjaga dia, puasa yang menjaga dia dan sebagainya. Di antara mereka ada yang diseksa hingga diselamatkan. Allah selamatkan dia. Diseksa dulu baru diselamatkan ya. Itu keadaan manusia-manusia di akhirat besok. Lalu di atas titian itulah yang dimaksudkan oleh kalimah apa? Wariduha. Wariduha. Dan ayat apa? Wa in minkum illa wariduha. Ayat tadi ya. Surah apa kata? Surah Maryam ya. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan datang titian di atas mereka. Di atas mereka ini. Di atas neraka ini. Titian di atas neraka ini. Surah Maryam ayat 13 ya. Kerana tidak ada seorang pun yang terlepas daripadanya. Semua orang akan meniti siratal mustaqim, tak ada lepas ya. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajari sajarat ahadul lazina ya bayau apa tu tahtaha. Maksudnya tidak akan masuk neraka. InsyaAllah seorang pun daripada ashabul syajarah. Artinya sahabat pokok tadi ya. Pokok apa tadi? Apa keluar tadi? Sa'dan tadi ya. So itu tak ada masuk neraka ya. Mengatakan apa? Daripada ashabul syajarah tadi, yaitu sahabat-sahabat yang mengadakan bai'ah itu perjanjian di bawah sepohon kayu yang dinamakan dengan bai'ah Ar-Ridwan, perjanjian Ar-Ridwan.
pada tahun yang ke-7, pada tahun yang ke-6, yang ke-6 Hijrah. Lalu Hafsah itu isteri Rasul ya. Lalu Hafsah isteri Rasulullah SAW berkata, bagaimana dengan ayat wa inna Rasulullah, mana ayat mengatakan berkata tadi, bagaimana dengan ayat wa inna Rasulullah wa inna minkum illa wariduha tadi. Ayat tadi ya. Dan tidak seorang pun daripada kamu melainkan akan mendatangi titian itu. Baginda menjawab, tidakkah Allah telah berfirman, summa yuhyi summa yunajjillahu allazi. Lagi amanu wa nazaru zalimin. Lagi nampak mana ke dia udah kena tutup. Nazirina apa? Nazirina min nazir apa? Wa nazaru zalimina apa itu? Hizya ya. Ya. Maksudnya kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang takwa selamat, garanti ya. Dan membiarkan orang-orang yang zalim ke dalam neraka dalam keadaan yang tersebut ya. Itu kan apa tu? Baik, sikit lagi je. Nak habiskan itu ya. Betul cerita syurga neraka. Boleh? Habis sikit je. Dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa semua hamba akan melalui titian di atas neraka jahanam, dan bukanlah semua yang melalui itu pasti memasukinya. Lalu je, kerana tak masuk pun ya, lepas je. Memasuki neraka, kerana Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin, orang beriman akan selamat, dan membiarkan orang-orang zalim ke dalam keadaan melutut minta ampun. Kemudian apabila orang-orang mukmin menyeberangi titian di saat itu, di sirat itu, di titian itu, mereka berdiri atas jambatan yang menceraikan di antara syurga dengan neraka. Ada jambatan yang menceraikan antara syurga dan neraka tu. Di sinilah peluang bagi orang-orang yang dizalimi membalas akan yang lain tu. Dia boleh, orang yang kena zalim tu kan dapat balas. Apabila sudah habis, maka diizinkan memasuki ke syurga. Orang yang zalim masuk syurga, orang kena zalim masuk syurga sudahnya. Sudah balas lah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhlasu mu'minuna minan nar sabuna ala qantarati minal jannati wan nar. Lagi fayaqdu la ba'du li ba'dihim min ba'di mazalima kanat bainahum fid dunya hatta idza khadamu hazabu ya. Lagi wattaqau azina lahum fi dukhulil jannah huwa allazi nafsi Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda
bimanzilihi fil jannati minhu. Lagi bisir bi'an rini ya fi dunia. Nah, dan sikit lagi dah. Mana yang jadi ya? Akan diselamatkan orang-orang mukmin daripada api neraka. Orang beriman selamat. Mereka akan ditahan di atas jambatan yang terbaring. Jambatan itu akan terbentang. Akan terbentang di antara syurga dan neraka. Yaitu sebahagian daripada mereka membalas terhadap kezaliman. Sebahagian yang zalim begitu akan balas balik. Yang lain yang pernah berlaku di atas dunia dulu, masih hidup dulu ya. Masih hidup di dunia dulu. Hingga apabila telah habis dan bersih, maka barulah diizin bagi mereka itu memasuki syurga. Demi Allah yang diri Muhammad berada di tangan Allah ya. Sesungguhnya seorang daripada mereka kenal tempat kediamannya di dalam syurga lebih daripada dia kenalkan rumahnya di dunia ini. Dari syurga itu dia kenal. Ini tempat aku ni katanya. Tempat ini rumah aku ni katanya. Alright, akan datang kita akan baca syurga dan neraka. Syurga macam mana, neraka macam mana? Nak mana? Nak syurga ke nak neraka? Sekali lagi, nak syurga ke nak neraka? Siapa nak neraka kat tangan? Jadi kita tengoklah pendapat macam mana. Baik. Itu contoh baru ya. Syurga dan neraka kita akan baca insya-Allah. Sekian dulu pembacaan kita. Minta maaf lah lambat sikit ya. Lepas dah balik ni. Ya? Ya ke? Ini dah 6.30? Ngam-ngam lah. Okey. Jadi sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Has anybody got any problem? No problem. Alhamdulillah. Ya, semua tak ada problem ya. Kiss me, no problem ya. Alright, tuan-tuan ya. Jumlah lawak, minta maaf ni banyak. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana